Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya penglipur lara Anda, para penonton sekalian. Secara umumnya, umat manusia yang mendiami alam semesta ini terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama ialah golongan manusia yang hanya percaya kepada benda yang nyata dan dapat dilihat sahaja. Bahkan mereka tidak mengakui bahawa ada pula sesuatu yang lain di sebalik bumi yang nyata ini. Dalam hal ini, mereka tidak percayakan ada Tuhan atau malaikat, dan dengan sendirinya mereka tidak percaya pula akan adanya lagi kehidupan yang lain selain dari kehidupan dunia yang mereka rasai kini. Mereka inilah yang terdiri daripada golongan komunis, ateis, sosialis, dan sebagainya. Kategori yang kedua pula ialah golongan yang percaya bahawa di sebalik kehidupan dunia yang bersifat sementara ini ada satu alam gaib yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Perkara gaib ini sebenarnya berada di bawah ilmu Allah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Semakin bertambah banyak pengalaman hidup yang diperoleh oleh seseorang manusia di atas pentas kehidupan ini, maka akan semakin bertambah mendalamlah kepercayaan dan keimanan seseorang Muslim kepada perkara gaib yang mewarnai kelangsungan hidupnya menuju keredaan ilahi. Kepercayaan kepada perkara gaib ini bukan hanya terdapat pada agama Islam sahaja. Bahkan penganut agama samawi seperti Kristian, Yahudi, Buddha dan sebagainya juga turut mempercayai perkara gaib yang terdapat dalam ajaran masing-masing. Setiap orang Islam yang mukallaf dan berakal waras wajib percaya atau beriman kepada perkara gaib tersebut. Kerana Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan yang disembah adalah zat yang maha gaib. Zat Allah tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia yang 5. Sebaliknya, ia hanya dapat dicapai dan dirasakan oleh jiwa yang beriman dan bertakwa. Kewujudan Allah dan kehadirannya akan menjadi jiwa sanubari orang yang beriman. Itu menjadi tenang dan tenteram. Petikan dari Harian Metro, Percaya pada yang karut, oleh Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, Unizah. Saudara sekalian, mari kita teruskan dengan kisah Siri bercakap dengan jin. Saya harap Anda akan menyukainya. Bismillahirrahmanirrahim. Siri bercakap dengan jin, jilid 1, siri 3. Tidur di rumah bunian. Sebulan kemudian, Datuk pergi ke tempat tersebut. Dia berhasrat untuk menemui perempuan cantik. Tepat pukul 3 petang, Datuk pun masuk ke dalam hutan. Lebih kurang setengah jam berada di dalam hutan, Datuk pun diberkas oleh anggota tentera kerana masuk ke dalam kawasan hitam. Datuk lalu dibawa ke balai polis. Seminggu Datuk tidur dalam lokap, sementara menanti hari perbicaraan. Bila dihadapkan ke mahkamah, Datuk didapati bersalah dan dihukum penjara selama seminggu. Datuk bersyukur pada Tuhan kerana pihak mahkamah mengambil kira hukuman itu berjalan dari tarikh dia mula ditahan. Pada hari perbicaraan itu, Datuk pun dibebaskan. Datuk mengambil keputusan yang tepat. Dia melupakan tentang perempuan cantik itu. Tapi perangainya yang suka memburu itu tidak dapat dikikisnya dari hati. Kalau sehari dia tidak pergi memburu, dia terasa hidupnya terlalu sepi. Semua yang dilakukannya serba tidak kena. Akhirnya Datuk teringat tentang hutan kecil di pinggir bukit kota.
Menurut orang-orang yang berladang di pinggir bukit itu, ayam hutan cukup banyak terdapat di situ. Pelanduk dan landak juga selalu ditemui oleh mereka. Kerana bukit kota tidak termasuk dalam kawasan hitam, Datuk pun mengambil keputusan untuk berburu ke tempat tersebut. Datuk berusaha mengumpulkan beberapa orang kawannya, diajak berunding untuk berburu ayam hutan. Semua kawan-kawannya menolak dengan alasan takut tersua dengan komunis atau terjumpa dengan anggota tentera. "Jangan bodoh, kawasan itu kawasan putih," kata Datuk pada kawan-kawannya dengan nada suara yang keras sambil meraba-raba misai tebalnya. "Kami tak mau pergi," jawab kawan-kawan Datuk. Kemudian mereka meninggalkan Datuk sendirian di anjung rumah. Cerita orang-orang yang berladang di pinggir bukit kota terserempak dengan komunis bukanlah perkara baru. Sudah jadi buah mulut orang ramai, sudah sampai ke pengetahuan ketua kampung, kota dan penghulu. Sudah pun dilaporkan kepada pihak polis. Orang-orang komunis itu memang suka melintas jalan ikut bukit kota dari Segari menuju ke Ulu Perak. Akhirnya masuk ke dalam kawasan Thailand. Orang-orang yang berladang di kaki bukit merasa beruntung dan bertuah kerana orang-orang komunis itu tidak mengganggu mereka. Walaupun kawan-kawannya tidak mahu pergi, Datuk tetap meneruskan rancangannya. Dia berazam mahu menembak ayam hutan sebanyak yang boleh. Di samping itu, dia berharap juga akan dapat menembak seekor dua napuh atau landak. Tidak ada persiapan tertentu yang diatur oleh Datuk untuk pergi memburu, kecuali sehari sebelum masuk hutan, dia membakar kemian di hujung bendol sambil membasuh mukanya dengan air kelapa muda 3 kali. Pagi itu, Datuk bertolak dari rumah sesudah makan nasi dan minum kopi. Dia menaiki basikal sejauh 2 batu untuk sampai ke kaki bukit kota. Memang sudah dirancangnya untuk memburu ayam hutan pada sebelah pagi. Dia berpendapat pergi memburu pada sebelah pagi banyak untungnya. Boleh meredah hutan hingga matahari jatuh. Waktu Datuk sampai di kaki bukit kota, matahari sudah pun meninggi. Air embun di hujung daun nampak bersinar-sinar di panah matahari. Datuk tidak terus masuk ke dalam hutan. Dia singgah dulu di sebuah pondok kepunyaan kawannya. Dia bertanya pada kawannya, arah mana terdapat bunyi kokok ayam hutan. Kawannya itu pun menunjukkan arahnya. "Batalkan saja rancangan kau tu," ujar kawannya dengan tenang sambil merenung ke arah pokok-pokok hutan. Datuk tersenyum sambil melurut muncung senapangnya 2-3 kali dengan tapak tangan. "Kenapa?" Datuk menimang senapangnya. Kawannya terdiam, tapi merenung pada tali pinggang Datuk yang digayuti peluru. "Berbahaya. Kau takut aku ditangkap komunis? Kalau tidak, kenapa kau tahan aku?" Datuk meletakkan buntut senapang ke bumi. Dia merenung pada puncak bukit kota. Datuk terdengar bunyi kokok ayam hutan atau ayam denak. Mata Datuk bercahaya.
Kokok ayam itu bertalu-talu dan bersahut-sahutan pula. Datuk sudah tidak boleh bersabar lagi. Dia segera meletakkan senapang atas bahu dan bersedia untuk melangkah masuk ke dalam hutan. "Jangan terburu-buru, nanti buruk padanya," kawan Datuk yang bertahi lalat di pipi mengingatkan. "Kau usah banyak cakap. Kalau mahu daging ayam hutan, cakap terang-terang. Aku boleh bagi. Berapa ekor kau mau?" balas Datuk. Dan dia pun mengatur langkah menuju lorong ke dalam hutan. Kawannya segera mengejarnya. Tiba-tiba sahaja hati Datuk jadi panas dengan perbuatan kawannya itu. "Usah pergi," tahan kawannya. "Ini urusan aku. Kau tunggu di pondok. Habuan kau ada." "Aku tak mau apa yang kau dapat. Tapi kau mesti ingat, tempat ini bukan tempat sebarangan. Banyak orang yang sesat di dalamnya." "Dia orang itu siapa? Dan aku siapa? Kalau tak cukup syarat di dada, aku tak jadi pemburu tahu." Datuk mula membanggakan diri. Dan Datuk terus masuk ke dalam hutan. Kawannya geling kepala. Makin jauh Datuk mereda hutan, makin kerap didengarnya suara kokok ayam jantan. Datuk pun sampai ke satu kawasan agak lapang. Datuk berhenti di situ. Tiba-tiba dia terpandang sekumpulan ayam hutan keluar dari celah-celah pokok menuju ke kawasan tanah lapang, mencakar-cakar tanah di situ. Kemudian masuk ke dalam semak kembali. Memang tidak salah lagi. Inilah tempatnya, kata Datuk dalam hati. Dia merangkak perlahan-lahan menuju ke balik batang pokok besar. Dia duduk di situ. Matahari beransur terik, tapi sinar matahari itu tidak dapat menjamah batang tubuh Datuk kerana dia diteduhi oleh rimbunan pokok hutan. Datuk memasukkan peluru penabur ke dalam laras senapang. Datuk terdengar kokok ayam hutan di atas kepalanya. Datuk dongakkan kepala. Dia nampak seekor ayam jantan dengan bulu yang berkilat bertinggi atas dahan. Ayam itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Ekornya yang panjang berkilat bergerak-gerak di main angin. Allah! Datuk melompat. Seekor lipan bara sepanjang 1 jengkal keluar dari celah daun-daun kering merayap atas kasut. Kerana kuat sangat Datuk melompat, lipan itu terpelanting atas tanah. Datuk segera memijatnya hingga lipan itu mati. Ayam jantan atas kepala terbang dan hilang. Datuk kecewa. Dia terus memaki lipan yang sudah hancur itu. Tak guna punya lipan. Datuk membuat rancangan lain. Dia mau berubah tempat kerana Datuk yakin ayam-ayam itu tidak akan datang ke situ lagi. Baru 5 langkah Datuk melangkah, dia terdengar kokok ayam. Datuk berpatah balik ke tempat asal. Datuk duduk di situ sambil menghisap rokok daun nipah. 10 minit masa berlalu, ayam hutan tidak juga datang ke tanah lapang. Waktu Datuk mencampakkan puntung rokoknya ke pangkal pohon meranti, patah cabang, Datuk terdengar kokok ayam lagi. Datuk tersenyum. Dia yakin ayam-ayam itu akan datang juga ke situ. Memang benar dugaan Datuk. Ranting pokok sebelah kanannya bergerak-gerak. Seekor ayam hinggap di situ. Kemudian turun ke tanah lapang. Ayam itu memanggil kawan-kawannya yang lain.
2-3 ekor ayam betina keluar dari celah-celah pokok lalu menghampiri ayam jantan. Satu peluang yang baik bagi Datuk. Dia melepaskan tembakan. Ayam jantan menggelupur atas tanah. Datuk segera menerkam lalu menyembelihnya. Masa Datuk mengikat kaki ayam untuk digantung ke pinggangnya, seekor ayam betina meluru padanya lalu berpusing-pusing di depan Datuk 2-3 kali. Datuk segera menangkapnya. Mata golok yang tajam pun memutuskan urat di tengkuk ayam. Bila Datuk memeriksa badan ayam itu, ternyata pangkal paha ayam itu sudah ditembusi peluru. 2 ekor ayam hutan tergantung di pinggang Datuk. Cukup senang hatinya dan Datuk bercadang salah seekor daripada ayam itu akan diberikan pada kawannya yang berladang di kaki bukit. Panas kian terik dan Datuk mengambil keputusan untuk pulang sahaja. Pada sebelah petangnya, dia akan datang lagi berburu ke situ. Datuk mendongak ke langit. Matahari sudah agak condong ke barat. Datuk senyum. Dia dapat menduga pukul berapa sekarang. Masih awal lagi. Kalau tak silap, baru pukul 3, kata Datuk dalam hati. Dengan cara mendadak sahaja, dia membatalkan rancangannya untuk pulang. Dia mahu memburu lagi. Sebelum matahari jatuh di kaki langit, dia bercadang untuk menembak paling kurang 5 ekor ayam lagi. Alang-alang berburu, biar puas. Esok lusa belum tentu boleh datang lagi ke sini. Siapa tahu, entah esok, entah tulat, kawasan ini akan dijadikan black area. Sebelum semuanya berlaku, biar aku gunakan peluang ini. Itulah yang difikirkan oleh Datuk. Dia menyumbatkan peluru ke dalam laras senapang, pusing kiri, pusing kanan. Akhirnya Datuk berjalan ke arah utara, mengikuti lorong ayam hutan, dengan harapan di hujung lorong itu dia akan bertemu dengan barang yang dicarinya. Baru 5 ela berjalan, Datuk sudah terdengar kokok ayam jantan. Kali ini, kawan-kawan yang tidak mau ikut aku memburu tentu rugi, kata Datuk dalam hati. Sambil mematah dahan pokok hutan, Datuk kian jauh masuk ke dalam hutan. Datuk terdengar bunyi suara orang bercakap. Dia segera menyembunyikan diri di celah rimbunan pokok hutan. Suara orang bercakap itu makin lama, makin dekat, berselang-seli dengan bunyi kokok ayam dan suara itik. Sesekali, Datuk terdengar bunyi orang mengukur kelapa. Puas Datuk melihat kiri kanan. Dia tidak nampak pun bayang manusia. Datuk mengira itu cuma perasaannya sahaja. Dia segera keluar dari tempat persembunyian dan meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba, Datuk terasa kepalanya pening dan dia tercium bau wangi di kelilingnya. Dia menduga penunggu bukit hutan mau menguji dirinya. Cepat-cepat Datuk membaca sesuatu, tetapi bau wangi itu semakin kuat datang. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. Ganjil, kata Datuk sambil menggaru tanah. Dengan hujung goloknya, Datuk membuat garisan 3 segi di muka bumi. Tapi hujung garisan itu dipacaknya dengan ranting kayu. Mulut Datuk terus membaca sesuatu dengan tenang. Kemudian dia menghembuskan pancang yang dicacaknya itu dengan mulut. Ketiga-tiga pancang itu rebah ke bumi. Tahulah Datuk bahawa dia tidak berhadapan dengan penunggu bukit kota, tapi dia berhadapan dengan makhluk lain yang serba aneh.
Datuk meneruskan perjalanannya. Bau wangi tetap menyumbat lubang hidungnya. Daun-daun hutan yang tua berguguran ke bumi. Angin bukit yang bertiup menyegarkan badannya. Rasa pening di kepalanya hilang. Datuk berhadapan dengan pokok-pokok bunga yang beraneka rupa. Datuk tidak peduli pada semuanya itu. Dia menyimpang ke kiri, masuk ke arah hutan kelubi. Di situ juga Datuk bersua dengan pokok-pokok bunga. Di hujung pokok-pokok bunga itu terdapat jalan tanah merah. Datuk terus ikut jalan itu, kerana kokok ayam hutan datangnya dari situ. Datuk berhenti berjalan. Bila dia terpandangkan seorang perempuan tua berdiri di hujung jalan. Bila melihat Datuk berhenti, perempuan itu segera menghampirinya. "Kau sesat?" kata perempuan itu. "Tidak." "Habis, macam mana kau kemari?" "Saya memburu ayam." "Patutlah, ayam aku banyak yang hilang." Sudah, mari singgah di rumah aku dulu." Datuk terus mengikuti perempuan tua itu ke rumahnya, kerana perempuan itu mendakwa bahawa ayam yang tergantung di pinggang Datuk itu adalah ayam kepunyaannya. Tanpa soal jawab, Datuk terus menyerahkan padanya. Ayam itu dijadikan gulai yang kemudiannya dijadikan hidangan makan malam buat Datuk. Selain dari perempuan tua itu, Datuk dapat berkenalan dengan seorang perempuan muda yang tinggal serumah dengan perempuan tersebut. Datuk diberitahu oleh perempuan tua bahawa perempuan muda itu adalah anaknya. Datuk cuma angguk kepala sahaja. Kemudian Datuk minta perempuan itu menghantarkannya ke kaki bukit kota. Permintaan Datuk itu tidak dapat dipenuhi oleh perempuan tua tersebut. Dia meminta Datuk bermalam di rumahnya. "Baiklah, tapi pagi esok saya mesti balik," kata Datuk. "Boleh, kami tidak pernah mungkir janji." "Hantarkan saya sampai ke kaki bukit?" "Tentulah boleh, tapi kau mesti berjanji kepada kami." "Janji apa?" "Jangan menembak binatang ternakan kami." Datuk terdiam. Apa haknya perempuan tua ini menahan kesukaannya? Datuk menatap wajah orang tua itu lama-lama. Orang tua itu tersenyum. "Kau susah dengan syarat itu?" "Tak susah, tapi..." "Memburulah di tempat lain, tapi jangan di sini." "Baiklah, kalau kau mungkir janji, buruk padanya." Orang tua itu mengingatkan Datuk dengan nada yang keras. Bulu tengkuk Datuk meremang. Malam itu, Datuk tidak tidur. Orang tua itu mengajak Datuk berborak hingga menjelang subuh. Secara diam-diam, Datuk jatuh hati pada perempuan muda yang nampak bersopan santun. Cantik orangnya, dengan sepasang mata yang bersinar, berkulit putih, dan rambut terurai di atas bahu. Subuh itu, Datuk terpaksa sembahyang subuh di surau bersama dengan penduduk di kampung tersebut. Orang di situ menerima Datuk dengan mesra. Seperti yang dijanjikan, orang tua itu bersama anaknya menghantar Datuk sehingga ke kaki bukit kota. Sebagai tanda kenangan, anak orang tua itu menghadiahkan kepada Datuk sebilah keris pendek.
Ingat, jadilah manusia yang teguh pada janji, tidak menipu dan menyeksa sesama makhluk. Kata orang tua, bila bertemu dengan jalan dia mula masuk ke hutan dulu. Kalau mau ayam, minta pada kami. Jangan menembaknya atau mencurinya. Sambung perempuan tua itu. Datuk mengangguk kepala sambil menoleh ke kanan. Bila Datuk menoleh ke kiri semula, perempuan tua dan anaknya hilang. Datuk pulang tanpa ayam hutan, tapi membawa keris pendek yang terpaksa diusap dengan kemenyan setiap malam Jumaat. Itu pesan perempuan tua yang mesti dipatuhinya. Tapi setiap kali keris itu diusap, anak pada perempuan tua itu akan menjelma. Satu perkara yang tidak disenangi oleh Datuk. Lantas, Datuk mengambil keputusan untuk memulangkan keris itu. Dia pun pergi ke bukit kota. 1 hari, 1 malam dia berada di situ. Dia tidak juga bertemu rumah perempuan tua itu. Tempat yang ditandanya dulu ternyata hutan besar yang menakutkan dan penuh dengan pokok-pokok besar dan akar kayu berjuntayan. Dari kawan Datuk yang membuat pondok di kaki bukit kota, Datuk mendapat tahu bahawa kampung yang dimasukinya dulu ialah kampung orang bulan. Dan Datuk terjumlah pada orang yang beruntung. Kerana orang bunian itu berkenan padanya, kerana itu dia dilayan. Kalau orang bunian tidak berkenan, sudah pasti Datuk sesat di dalam hutan berbulan-bulan. Walaupun begitu, Datuk masih dapat menjalinkan silaturahimnya dengan orang bunian dengan baik. Malah dia telah dikira sebagai salah seorang anggota orang bunian. Datuk mendapat tahu semuanya ini menerusi anak perempuan orang tua melalui keris pendek yang diusapnya pada tiap-tiap malam Jumaat. Ingat, buat baik sesama manusia. Jangan tamak dalam hidup. Bersihkan diri dari perasaan hasad dan dengki. Kata perempuan tua itu pada Datuk pada suatu malam. Saya tahu, jawab Datuk. Kemudian perempuan itu menghilangkan diri di tengah-tengah bau kemenyan yang semerbak. 2 minggu kemudian, Datuk menghilangkan diri selama seminggu. Seluruh anak buahnya jadi gempar. Masuk minggu yang kedua, Datuk pulang dan memberitahu nenek bahawa dia telah berkahwin dengan orang bunian. Nenek terdiam, tidak memberikan sebarang komen.